المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير كنا فاعلين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا رب عيسى يا رب محمد صلى الله عليه وسلم أخرجنا من الظلمات الوهم إلى نور الفهم. اللهم فقهنا بالدين وعلمنا التأويل. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه وحسن العاقبة. يا فتح عليم يا فتح عليم يا فتح عليم افتح لنا فتحا قريبا يا فتح عليم يا فتح عليم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillah. Segala puji pada Allah Subhanahu wa taala. Puji yang sepenuhnya segala alam. Alhamdulillah Rabbil alamin. Tuhan yang mencipta alam dan menjaga alam termasuk kita. Alhamdulillah menentukan pada malam ini sekali lagi kekuasaan Allah Ta'ala dan kehendaknya yang azali menentukan kita dapat sama-sama dalam Masjid Al-Karim. Alhamdulillah dapat menunaikan sembahyang maghrib secara berjamaah dan berwirid memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan bacaan-bacaan yang kita lontarkan pada lidah kita. Kita zahirkan pada lidah kita dan membaca istighfar, membaca kalimat tauhid la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Membaca doa Allahumma ajirna minan nar, jauh daripada neraka. Kata-kata kita melafazkan Allahumma antas salam wa minkas salam. Nama Allah As-Salam. Jadi itu semua itu ada dalam Asma'ul Husna. Kemudian kita membaca Al-Fatihah bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca Bismillah dengan nama Allah yang Maha Pemurah, itu Ar-Rahman. Lepas dah nama Ar-Rahman kita malam kemarin. Jadi malam ni Ar-Rahim. Jadi itu nama-nama Allah sesuai dengan maudhu ataupun subjek yang kita nak bicara setiap malam kita ini, iaitu nama-nama Allah yang 99. Jadi malam ni nama yang ketiga, insyaAllah. Jadi sebelum, macam biasa, sebelum kita pergi kepada huraian yang lanjut, kita sama-sama menyebut dulu, menyebut nama-nama itu bersama dengan kertas yang kita ada. Jadi dia nama ni Al-Kanan, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Quddus, As-Salam Al-Mu'min Al-Muhaimin Al-Kanan. Daripada kiri ke kanan, bagian atas ke bawah, kiri
Kita baca mengikut alunan yang kita sediakan ni, insya-Allah. Itulah 99 nama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala memiliki nama banyak, tapi yang diterangkan oleh Allah Taala di dalam Al-Quran 99. Al-Asmaul Husna. Mana Allah Subhanahu Wa Taala itu namanya Al-Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah. Kita baca dalam surah Al-Hasyr. Tadi baca dalam semaya tadi. Kita baca itu Wallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Lahul asmaul husna. Bagi Allah tidak ada nama-nama yang indah. Kita dah sebut ni Asmaul Husna tu nama Allah yang indah. Macam kita ni, kalau orang sebut nama kita, kita suka. Allah sangat mencintai para orang yang sebut nama dia. Dia beritahu nama dia, kita dah sebut sama. Allah, Allah, Allah. Kita dah panggil nama dia. Dia suka. Macam kita ni kalau panggil dia Allah San, kalau bahasa panggil sama. Tapi Allah SWT dia tak bosan. Selama-lama mana makhluk duduk panggil dia, dia tak bosan. Itu antara sifat Allah SWT. Dia tidak pernah bosan dengan hamba dia. Dia duduk menyeru dia, dia memanggil dia, minta doa dengan dia. Semua Allah Ta'ala termasuk orang kafir. Orang kafir pun Allah Ta'ala dengar juga dia. Baik. Jadi pada malam ini
kita akan pergi kepada nama yang kedua, iaitu yang ketiga. Yang ketiga iaitu Ar-Rahim. Ya tak? Ar-Rahim, nama yang ketiga Ar-Rahim. Baik. Di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanzilun minar rahmanir rahim. Sadaqallahul azim. Dan ayat yang lain Allah berfirman, Salamun qawlan min rabbir rahim. Tadi Tanzilun minar rahmanir rahim. Ini Salamun qawlan min rabbir rahim. Jadi perkataan Ar-Rahim ataupun Rahim. Ini Ar-Rahim ada alif lam depan. Betul Rahim tak ada alif lam. Sama lah. Ar-Rahim dengan Rahim ni cuma beza dia ni ada alif lam, betul tak ada alif lam. Tapi makna sama, iaitu yang Maha Penyayang. Yang Maha Penyayang tak ada lah yang lain melainkan Allah. Jadi kalau kita kata Ar-Rahman, yang Maha Pengasih, tak ada lah yang lain Allah. Yang lain semua makhluk. Allah yang Maha Pengasih, yang lain tidak pengasih. Pengasih dia ada pun kalau Allah jadikan. Pada dia, kerana dia makhluk yang dijadikan. Yang bersifat pengasih lah yang ada, bukan yang diadakan. Allah yang ada bersifat pengasih, Allah yang ada bersifat penyayang. Jadi Ar-Rahim ini sifat penyayang. Penyayang. Apa beza kasih dengan sayang? Jadi kata ulama, berdasarkan kepada kaedah bahasa Arab, dia wazan yang berbeza. Ar-Rahman wazan lain, Ar-Rahim wazan lain. Jadi makna Ar-Rahim ini ialah yang penyayang secara khusus, yakni orang-orang beriman. Dia sayang kepada orang beriman secara khusus. Orang kafir Allah tak ada rahim untuk dia. Rahman ada untuk dia. Betul, kafir dia boleh. Atas dunia ni semua boleh dia. Dia nak support kita. Kita boleh udara, dia boleh udara. Kita boleh cahaya matahari, dia boleh cahaya matahari. Semua kita boleh, dia boleh. Tapi akhirat dia tak boleh. Rahim Tuhan ni, Rahim ni hanya untuk orang mukmin. Di akhirat saja kok, tidak di dunia pun bonus. Boleh ke atas dunia orang mukmin? Tanda dia orang mukmin dia tak kalu, hidup dia tak kalu. Kau tanya orang bukan Islam dan orang bukan beriman, pusing dia hidup dia, pusing semua. Tahu lagi nak dekat dia. Kau dia orang kafir, pusing. Dia tak cari nak bagi apa dia. Tak. Kau mau tua kau pusing dia. Kita kau tua kau. Kita nak mati. Tu baca Quran. Mati nak baca Quran tu mati terbaik dia tu, mati tu ada semuanya. Jadi dia tu tahu kan sudah tu nak buat. Lagi berapa dia. Keluhan orang bukan Islam. Susah dia, kau tua kau susah. Ada benda kau susah, tak ada benda kau susah. Nak mati kau susah dia. Itu mana bonus. Orang beriman ni bonus. Di dunia pun tahu juga rahim dia. Sebab rahim ni kita kena ingat untuk orang beriman saja. Tapi ada juga orang tak si beriman. Nasib dia lah. Dia pilih begitu. Tak boleh salah Tuhan dah. Allah Ta'ala beri akal pada kita. Macam ada orang salah ke mak ayah dia. Mak ayah aku ni tak ajar aku masa kecil dulu. Lepas tu aku tak jadi kiri. Dia salah ke mak ayah dia. Tak boleh gitu. Sebab Tuhan beri akal. Tak boleh bisa. Tuhan tak terima wajah dia. Tak terima. Sebab Tuhan beri akal. Apa boleh mengakib balik bahawa aku ambil tanggungjawab agama. Jadi mu kena akal fikirmu. Sebab tu kalau bukan Islam, dia mati, anak dia mati sebelum balik kan. Dia masih lagi tak ada. Tak kena sadar lagi apa tadi. Anak orang kafir. Bukan mau dia ikut, bukan ayah dia. Dibahas pada ayah. Kita reti apa lagi. Aku dia lagi balik, dia pun main mikir. Betul kau bukan ayah aku. Dia pun kawak kaji.
jemput dia masuk Islam. Tak? Tapi payah dia nak boleh masuk Islam. Dia nak dapat rahim ni payah. Rahim ni tu orang beri. Kita boleh cara peri ni Allah. Mana kata kalau pakai peri kan, buat lebih kurang. Awak tak ada bahawa kita rasa tu lah. Awak dah mati, Allah rugi nyawa aku mati lah kat hati. Aku Islam dah, tapi tak jadi beriman. Islam tu tekit tak jadi beriman. Kalau Islam tak lagi, tak boleh nak beriman. Semua orang beriman, orang Islam. Semua orang Islam, belum tentu beriman. Waktu kita takut. Islam internas. Islam ni ada 4 jenis. Ulama kata Islam internas. Islam di mata manusia. Satu lagi Islam internas wa inda Allah. Islam di mata dunia, mata manusia dan mata Allah. Mana dalam pandangan Allah kita orang Islam. Ni kita nak ni. Ni orang beriman. Di sisi Allah dia Islam. Mana orang beriman? Di sisi manusia dia beriman. Pada maksudnya di sisi manusia dia beriman, indah nas dia di Islam, indah Allah dia kafir. Dia tidak Islam, indah Allah kafir. Ini orang tak beriman. Jadi kita na'udzubillah. Ada juga orang indah nas ni dia kafir, tapi indah Allah dia Islam. Itu Allah Ta'ala yang tahu dalam hati dia. Allah Ta'ala nak tahu nak dia mana. Itu jangan-jangan. Kau banyak kan? Apa? Islam indah Allah, Islam indah nas. Ni kita nak. Jadi kita nak biarlah kita ni termasuk orang Islam indah Allah, Islam indah nas. Di sini Malaysia tu orang Islam apabila kita mati, orang kapal-kapal kita, orang semayang tanya kubur Islam. Tu bagi jaga. Tak. Mungkin orang Islam. Kita tak ada. Tapi di sisi Allah, Masya Allah kita ni setengah pada orang yang usuk agama kita di sisi Allah. Patah syahadah kita doa kerja mudah-mudahan mana siri sesak jadi kufur, kita jadi murtad, kita tak tahu. Sebab itu kita kena belajar perkara-perkara yang membatalkan syahadah, yang menjadikan kita murtad. Baik, balik pada perbincangan kita, iaitu Allah namanya Ar-Rahim. Dialah zat yang bersifat penyayang. Bukan kasih saja, dia sayang. Ar-Rahman tu kasih saja. Wazan Ar-Rahman ni wazan dia tu kasih saja. Kasih yang berkekalan. Kekalan. Semua dia orang semua perkara dia sampai Rahman Tuhan. Masuk orang bukan Islam. Tetapi kalau kita bukan Islam, kita tak dapat Rahim. Ini khusus yang diperoleh oleh orang mukmin di dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan mereka, yakni orang-orang mukmin itu tauhid. Tauhid dia tahu arti tauhid. Payahnya lah Rasulullah SAW nak menanamkan benih tauhid dalam diri manusia zaman jahiliah. Sore baru mula-mula tu saya nak Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Pada isterinya yang tercinta Siti Khadijah masuk orang benih tauhid. Bukannya Umar masuk Umar lalu lepas Fatul Makkah tu. Lepas pada berapa tahun, 13 tahun di Madinah Makkah. Kemudian 6 tahun pula di Madinah. 19 tahun Rasulullah berdakwah, baru boleh buka tu, baru ramai masuk ke dunia. Lepas tu lah 3-4 tahun Rasulullah pun wafat lah. Jadi payuhnya Rasulullah nak memasuk benih tauhid. Kita ni boleh, ni hasil perjuangan sebatang kara Rasulullah SAW bangkit. Dan perjuangan para sahabat. Didikan Rasulullah betul-betul di muka bumi. Mengikut kajiannya Sa'ad Abi Waqqas sampai ada ke Nusantara ni. Ke Nusantara pasal orang Melayu ni. Sampai ada ramai dia. Sa'ad Abi Waqqas sahabat Rasulullah SAW. Dia mari tu sini. Dia mari tu. Sebab tu kubur Sa'ad Abi Waqqas ni di China lah. Lepas tu dia di sini, dia mari sini. Lepas tu dia balik ke China semula. Itu mengikut sejarah. Jadi payahnya nak tanam benih tauhid. Kita bersyukur kalau kita je ni dapat tauhid, malah kita ni dalam rahim Allah.
tolong menunjuki mereka untuk mentauhidkan. Dan bukan tauhid saja, beribadah dengan cara yang benar yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Tidak reka-reka. Semaya 5 waktu, bukan kita reka. Semaya 5 waktu, kita tak reka. Hanya Rasulullah tunjuk cara, kita ikut. Tak ada tahu apa. Beribadah cara yang betul, bukan reka-reka. Maka mana payahnya manusia nak reka, nak menyembah pencipta alam. Manusia dia tahu alam ni ada pencipta. Dulu-dulu kamu animisme, dia sembah pencipta alam ni, cara dia fikir sendiri. Ada punya pokok, ada begini macam-macam. Dia kata nak mengabdi pada pencipta alam. Dia kata ada. Ini semua tu dari cerita wayang kulit tu kan. Ada Sa'alah Tunggal. Dia kata Sa'alah Tunggal. Sa'alah Tunggal tu pencipta alam. Dia dia cerita, dia ada juga peluk. Dia buat Sa'alah Tunggal. Tapi dia tak kenal nama kamu. Dia buat Sa'alah Tunggal. Padahal pencipta alam ni Allah. Tapi orang tak beriman dengan Al-Quran, kita tahu. Lepas tu orang tidak duduk dalam Islam dah. Kalau dia sebut Allah tu, ada gawe. Dia sebut Allah, dia sebut juga Allah. Tapi kita tahu apa konsep Allah. Allah yang nak disebut tu. Allah yang sebenarnya terangkan Al-Quran. Kita tahu apa. Apabila dia masuk Islam, beriman semua tu baru lah dia rasa. Allah yang kita duduk semayang. Lepas tu kita boleh baca Qul huwallahu ahad. Katalah Allah tu tunggal. Allah Samad. Yang tunggal itulah dia bergantungnya segala-segala yang lain. Itu Allah Samad. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan Allah tidak sama dengan segala sesuatu. Baik, habis itu. Dua tadi dah. Allah Ta'ala tunjukkan kita beriman, tauhid. Yang kedua, dia tunjuk cara nak sembah dia, beribadah kepada dia. Dan yang ketiga, memuliakan mereka yang orang beriman di akhirat. Tandanya memasukkan orang beriman dalam syurga. Orang beriman masuk syurga, Allah Ta'ala buat syurga untuk masuk orang beriman. Orang kafir tak boleh masuk syurga. Memuliakan mereka atas dunia payah nak jadi orang beriman, nak zaman akhir ni tak apalah payah, akhirat boleh benda orang boleh dah, iaitu dapat rahim Allah, iaitu Allah memuliakan tu. Silakan, selamat datang, ada disambut oleh para malaikat kita, masuklah dalam syurga. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuk syurga Allah sedaknya. Kita ingat sahabat-sahabat kita, gila pada kita, orang yang mati syahid, orang wali-wali yang pergi pada kita dah. Mereka dah rasai dah syurga, pada janjikan kita dah lagi. Dia tak apa dah, sudah dah dia masuk syurga, dah rasa syurga dia. Kita dah lagi ni, ada lagi ni. Kita tak tahu lagi ni syurga apa neraka ni. Kerana dia atas husnul khatimah. Kalau husnul khatimah syurga, itulah kita nak suruh siapa ke garisan keramat supaya kita dapat syurga. Serta menganugerah kenikmatan. Dalam syurga Allah Ta'ala bukan masuk saja di situ. Dia beri satu hak nikmat paling tinggi. Tak boleh banding dengan nikmat syurga lagi. Masuk syurga sedap ada tak? Tapi ada sedap lagi. Lalu dapat itu tak cawa ke syurga dah. Duduk dalam syurga tu, nikmat syurga tu tak ada nilai. Jadi, mana nikmat hebat tu? Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang muhsinin, itu orang beriman sebenar-benar, bagi dia ada al-husna, dia dapat al-husna ni syurga, wa ziyadah, iaitu tambahan dalam syurga. Apa dia? Ziyadah itu menganugerahkan kenikmatan kepada mereka dengan melihatnya. Allah beri penuh untuk kita melihat dia dalam syurga. Itulah kemuncak nikmat kita sebagai hamba Allah Ta'ala atas dunia ni. Kita nak melihat wajah Allah Ta'ala dalam syurga nanti. Dan rahmat Allah SWT tidak terbatas bagi kaum mukminin sahaja, tetapi terlibat kepada keturunan dia. Dalam Al-Quran menyebut, kalau ayah dia tu orang beriman,
Dia tidak terbatas. Rahim Tuhan tidak terbatas kepada dia saja. Anak cucu dia orang akan terkena. Oh tu. Zuriat. Anak cucu. Batu orang beriman, anak cucu dia akan jadi. Macam kita. Tu nenek kita Melayu ni orang Islam beriman. Kita pun jadi beriman juga. Lahir tu jadi beriman. Islam mengatakan apabila lahir daripada ibu yang Islam, maka jadi Islam. Beriman. Itu dia tanda rahim Tuhan sebagai bentuk pemuliaan Allah Ta'ala terhadap kaum mukminin, iaitu lahir anak dia tu Islam lalu dah. Dia macam moncai dah lebih tu asal ada alat dia koma habis itu. Jadi semua daripada khasiat ataupun kehebatan nama Allah Ar-Rahim ni kita baca ni. Ar-Rahim makna kita ulang sekali kan, kasih sayang Allah Ta'ala pada orang mukmin dalam negeri akhirat. Khasiat dia, barang siapa yang berzikir, dia sebut sama nama Allah Ta'ala ni, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim. Inilah makanan rohani kita. Perut kita suka sangat makan. Makanan rohani ialah zikir. Ini kalau kita berzikir, dia suka sangat. Gemuk dia, kenyang dia, gembira dia. Ya Rahim, Ya Rahim. Perut kita, dia suka menyebut nama-nama Allah. Tapi tuan dia aja tidak sebut. Mana? Perlu kita menderita. Kerana kita ni tidak bagi dia makanan. Kita baca Ya Rahim, Ya Rahim. Siapa sebut 100 kali, 100 kali sehari, Ya Rahim, Allah mudahnya 100 kali. Ya Rahman kemarin 100 kali juga. Kita sebut Ya Rahman 100 kali. Jadi tidak lupa kita ataupun tak jadi nyanyi dengan izin Allah. Jadi tak lalah walaupun tu. Yang ni hak ni pula ni kalau kata Ya Rahim jadi buat. InsyaAllah dijadikan hatinya jadi nipis hati dia. Mana hati dia tu sensitif. Tidak yang kerah kekung, tidak. Dia jadikan hatinya tipis ataupun sensitif dia. Dia sayang kasih dia kepada sekalian makhluk. Dia tengok orang sayang pada orang. Tengok ke binatang saya pada binatang. Payah mari rasa saya. Dan kasih saya akan makhluk. Pada siapa yang ada sebut orang sebut Ya Rahim, Ya Rahim, jadi saya pada sekalian makhluk. Dan pada siapa yang terkejut jatuh pada sesuatu yang dibenci, dia tergedekan, kena perkara-perkara yang tak suka. Aku tak suka nampak apa yang kena juga. Kita sebab kita tak boleh nak atur Tuhan lah. Tuhan buat tu ada hikmah dia. Jadi kena tak tahu lah, kena sebut nama ni. Jadi pada siapa yang terkejut jatuh pada satu yang dibencinya, dia tak suka, lalu dia berzikir dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim, ataupun dia sebut ubah harfun nida, perkataan surat, iaitu Ya Rahmanu Ya Rahim, Ya Rahmanu Ya Rahim, Ya Rahmanu Ya Rahim. Kita seru Allah yang dengan nama Rahman Rahim 100 kali ya, 100 kali lagi. InsyaAllah diamankan daripada kejahatan yang dia tak suka tadi. Boleh pokok kita tak boleh kau sesuatu kita pakai dia ancam kita begini. Kita kerja bawah dia ada boleh macam-macam jadi setakat kita malam ini insyaAllah apabila nama yang ketiga wallahu a'lam bis-shawab wa ilahil madhab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna ظلمنا أنفسنا اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا كبيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. Ya Allah, sesungguhnya kami telah berbuat zalim kepada diri kami sendiri dengan kezaliman yang amat banyak dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, kecuali Engkau ya Allah. Ampunlah kami ya Allah dengan ampunan pada sisimu dan sayangilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi taala